Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Combi Lisa Channel. Dan welcome back to Mata Malisa. Dan kita bersama dalam slot Silam Seram. Welcome back, okay. Okay, first of all, macam biasa, kalau kata hampa tengok untuk Silam Seram kali ni banyak kisah-kisah seram yang aku ambil daripada adik-adik aku Hatling tu. Ikutkan ramai lagi, tapi kita tak buat lagi. So, untuk episod kali ni aku akan cerita yang agak heavy dan agak memang. So, aku nak cerita salah satu kisah seram aku pasal rumah sewa lama aku dulu. Okay. Alright, cerita dia bermula macam ni. Apa tahu dulu aku duduk rumah sewa lama. Rumah aku ni dekat area Bagan sana lah. Aku tak mau mention lah sebab rumah tu still ada pun. Tapi dah jadi orang lain lah yang duduk sana. Bukan puak-puak kami dah. Dulu aku duduk dengan geng-geng perempuan. Duduk dengan geng-geng perempuan semua. Dan semua yang jenis sat balik, sat tak balik. Semua biasa. Hampa buah time tu pun kan. Macam aku yang rajin stay kat rumah. Kalau lewat malam aku yang paling susah tidur sekali lah. Okay, first kami masuk rumah tu. Rumah ni dia memang cantik, memang elok macam rumah tu kalau hampa tengok. Tapi aku nak cerita satu benda yang di sebalik mata leng ni, rumah tu memang sesuatu lah. Tapi ada baik, ada tak baik. Okey, ni aku nak cerita pasal satu sosok gangguan yang aku lalui ni. Dia berupa satu perempuan yang suka menangis. So, yang menangis tu pula, masa aku masuk dalam seminggu tu, aku dah start ada gangguan. Tapi kawan-kawan link tak kena apa lagi. Okay, so aku start ada gangguan di mana baby sejenis yang tidur. Bilik baby tu ada tingkap kat luar. Tingkap yang sejenis tingkap aku menghadap kaki aku. Aku buat tilam bawah ni, kaki aku menghadap tingkap. Tingkap aku belah tepi rumah. Okay, rumah jenis rumah bawah, rumah teres, ada halaman. Okay, rumah aku tu betul-betul tepi rumah. Bilik aku tu tepi rumah tingkap tu. So, aku tutup dengan lansir apa semua. Tapi okay, selepas seminggu lebih aku duduk rumah tu, first yang aku kena gangguan adalah dengar bunyi tangisan. Bukan tangisan yang terisak-isak. Kita panggil rintih lah, senang, merintih. Aku dengar merintih yang macam sampai lah aku dengar. So aku macam siapa pula dah, siapa dia pula duk keling dengan boyfriend pula dah. Aku jenis tu member aku. So aku bangun. Jam menunjukkan pukul 2.45 pagi. Aku ingat lagi sebab aku tengok jam aku macam tu. So 2.45 pagi aku cakap siapa dia pula. Geng-geng Mak Aruk ni semua ni berkeling dengan lelaki ke apa ke aku tak tahu, balik duk riau. Sebab semua perempuan macam tu lah. Aku buka pintu, aku nak check. Masa tu memang aku lupa kata member yang malam tu yang sepatutnya tak kerja tu, mereka kerja. 3 orang mereka kerja. So aku, yang seorang tu keluar dengan tunang dia. Yang seorang lagi tu memang shift malam hari tu. Yang seorang lagi aku tak tahu pergi mana. So aku tak tahu lah sebab mereka jenis kadang balik, kadang tak balik. So kita tak tahu. So aku ingat mereka ada. Aku pergi lah buka pintu. Ketuk pintu bilik sekok-sekok. Aku buka pintu cakap, tak ada orang. Yang satu bilik berkunci. Aku ingat ada orang lah. Aku ketuk. Aku cakap, dia ni ke duk teriak, duk perman tok kat tingkap, tok kat pintu telinga kan. Tekap dengar, bukan dia. Elok masuk bilik balik. Aku macam tak apa. Biar kau berkelai kot. Masuk bilik balik, dengar balik rintihan tu, dengar bunyi. Okey. Aku cakap, okey. Kepala aku dah mula kembang dah. Aku cerita pun meremang ni. Kepala aku dah mula kembang dah. Aku pun dah mulalah. Kita pun dah semak kita nak tidur. Aku cakap kat dia. Aku cakap kat benda tu lah. Aku kata, tapi kita macam marah sendiri lah. Macam monolog sendiri lah. Aku cakap, hang ni, time-time ni yang nak teriak tak kena. Aku kata, kalau betul ni hang yang teriak, bukan orang yang teriak, aku nak hang buat satu bunyi. Aku pun duk buat cacah sempoi, duk pergi cabang pula. Aku kata hang buat satu bunyi apa-apa yang boleh buat. Aku kata ni memang hang buat. Hang ketuk lah pintu kau, tingkap aku ke apa ke. Tak sampai berapa second lepas aku cakap berdebam, dia bagi tingkap aku tu, tingkap sliding kan. Dia bagi macam orang tumbuk dari dalam, dari luar tu, berdebam, bergegam ya, bunyi ger. Bunyi tingkap tu. Aku macam tak, aku dah duduk kat situ, aku dah macam babi cuak terus. Aku telefon lah member. Dalam bilik yang kunci tadi tu aku ingat ada orang. Aku telefon 2 kali aku telefon baru dia angkat. Dia angkat. Aku cakap, Mas, hang ada kat mana ni? Member nama Mas kan. Mas, hang ada kat mana ni? Cakap, Aku keluar lah, dia cakap yang tu. Hang tak ada kat rumah. Tak ada. What? Dia cakap yang tu kan. Cakap, tak apa. Kita letak terus. Aku terjahanam. Dia memang betul-betul aku duduk seorang dalam rumah. Aku memang tak ada orang dalam rumah. Aku kata memang betul-betul hang abang lah. Memang hang benda yang teriak ni benda lah.
Lepas tu baby tanya dia, okey cukup dekat ni hang kacau aku baru pindah ke rumah ni apa semua. Aku tak mau tahu lah apa masalah hang nak teriak ke, hang nak apa ke, tapi jangan teriak kat tempat aku, jangan teriak kat area bilik aku, jangan, sebab aku nak tidur. Macam tu lah kira masa sebab kita malas layan. Tapi takut ni takut weh. Tak ada lah buat gila-gila. Takut juga. Tapi kita macam cacah. Seorang. Buat macam takut terus. Dah nak. Lepas tu tak apa. Ingat ke gangguan tu tak berlaku lagi. Jam baru nak dekat pukul 3 lebih. Aku duk kata, berhenti sat je. Dia teriak tu berhenti sat je. Lepas pada tu, dalam pukul 3 lebih nak dekat 4 pagi, aku gaya mata duk sengguk ni, orang kata macam kita baru nak lena. Antara lena dengan dok, baby terdengar bunyi kuku yang lalu dekat tingkap. Kuku lalu. Dia macam senereh nak kuku dia kat tingkap. Aku kata ni tak cantik lah. Sebab ngilu lah dengar. Baby buat tak tahu lagi, tapi dia berterusan hampir dekat 5 minit pun. Lama weh. Dia duk krek kuku dia. Lepas tu dia berhenti sat dan dia bunyi tak. Dia umpama guna hujung kuku tu dia bagi tingkap tu, dia ketuk entah tingkap aku tu. Berani terlebih, marah pun marah. Hang jadi tak fikir Sebab tu kadang-kadang suka kok bila benda kacau kita jadi marah bila kita marah kita akan auto hilang takut Kita akan jadi macam baran hang akan jadi macam semaan datang ni hang ni. Kita memang betul-betul rasa macam baby masa tu memang tak detect apa-apa yang ada kat baby ke, benda apa dia ikut jaga ke, tak ada. Kita tak tahu apa benda tu. Tapi memang betul-betul bara sebab baby sejenis yang kalau baby betul-betul dah letih, betul-betul dah mengantuk, orang kacau memang jahanam hidup. Baby bangun tu baby cakap, aku terus baby kan tirai ni, baby boleh buka macam tu Berani sangat. Bawa padah. Bunyi ketuk-ketuk tu memang dah panas sebab hang mengganggu tau hang punya pendengaran hang punya fokus. Hang tak boleh tidur, hang lapar, hang malas keluar. Semua tu faktor-faktor yang menyebabkan naik angin. Bangun, pergi buka terus. Tingkap aku selait terus macam ni. Seketui depan muka aku cerita bagi hang. Seketui weh, aku cerita pukul mama ni. Seketui depan muka baby. Dia memang berdiri depan tingkap tu. Tapi dalam figure sebab ada tinted kan tingkap tu. Jadi macam nampak weh. Memang tinggi. Dia tingkap tu tinggi. Kira tinggi weh. Kira aku nampak tu betul-betul dia dengan aku tu separa antara aku tak tengok lah macam ni lagi. Aku baru buka-buka tu memang betul seketui badan. Baju lusuh gila. Memang lusuh weh. Nak kata putih tak putih aku tak tahu lah. Tinted kan tingkap tu. Tapi memang aku nampak rambut yang sangat panjang. Dekat depan aku ni. Kira aku tengah figure aku macam ni. Memang depan aku ni nak apa ni weh. Jadi macam nampak macam panjang rambut. Baju yang aku tahu tu adalah tengkuk. Dan aku tak tengok dah kat atas pelan-pelan. Kau tengok kita ni kalau jadi gangguan macam tu, kok mana kita mesti rasa nak tengok. Hampa tak share mesti lah. Hampa semua mesti rasa macam tu. Hampa akan rasa nak tengok walaupun tak berani. Aku jadi macam aku nak figure benda apa duk diri depan aku ni. Kira baby pelan-pelan tengok daripada badan dia macam ni. Pelan-pelan mata naik atas. Tengok kan. Seketui memang aku tengok muka dia tu dengan dia ada ayat liuk yang menjejeh. Ayat liuk yang jenis. Tak tahu lah. Ada cecayak yang keluar daripada mulut dia tu memang. Tapi gigi, mulut dia semua, muka dia berkopek. Dengan muka, mata dia memang dah, mata dia macam membuntang weh. Tengok aku memang pucat weh muka dia. Memang pucat gila. Alah aku macam ya Allah. Aku dia terkaku baca apa semua kelang kabut dah. Baby memang time tu baby tak tahu nak kata apa tapi dalam hati ya Allah ya Allah ya Allah. Itu saja mampu sebut. Dan memang baby tengok muka dia, mata dia dengan baby bertentang sampai baby tak tahu cakap apa. Dia umpama macam hang terpaku, hang macam kena pukau. Hang duduk tengok dia stuck. Aku duduk bukan tingkap macam ni. Tengok dia macam tu weh, memang tinggi weh. Dia bukan saiz kita weh, dia memang tinggi. And baby tengok macam tu lah jadi stuck weh. Yang baby ingat last baby buka mata dah subuh. Baby tidur depan tingkap. Terjelepuk dah pun. Pengsan lah cerita dia tu. Kira mungkin dah shaking terkejut. Jadi baby dah pengsan. Baby last ingat figure dia. Baby bangun terkejut. Macam ni. Baby bangun subuh tu. Baby dengar azan subuh. Sak tu. Macam tu. Bangun selepok weh. Lepas tu macam ya Allah. Memang tingkap dalam keadaan terbuka. Bukan aku mimpi. Ingat kita mimpi lah. Tingkap dalam keadaan langsir terbuka. Dan juga memang baby duduk betul-betul terjelepuk. Betul-betul bawah tingkap. Kira baby bangun tu baby tengah tidur dekat tingkap. So baby kata okey. Aku memang semalam nampak hantu. Tu je lah. Lepas tu okay, carry on.
Member balik pagi tu apa semua, baby bangkit mandi kala apa semua. Baby ni seorang yang bising tau lah rumah tu. Memang seorang yang jenis macam Rio, jenis bising tau, jenis perangai gila kan, masuk iyak. So bila pagi tu dia tengok baby diam, dia dah pelik. Rumah tu kalau tak ada baby semua takkan duduk sebab semua jenis penakut piang lah. Lepas tu baby pagi tu nak makan sarapan pun, baby makan dengan mereka semua pun macam diam. Lepas tu Mas buka suara. Dia cakap, "Weh, hang telefon aku pasal apa? Dah duduk makan ni. Pasal apa semalam?" Hang balik ke apa tanya dia. Sebab baby tak sangka muka baby tu dalam keadaan betul-betul macam serius, macam terkejut ke apa. Baby rasa macam biasa, tapi depa nampak baby link. Sebab depa semua makan sambil tengok sama sendiri. Macam nak tanya tak tanya sama banyak. Pasal apa hang ni nampak link apa kan. Baby tak cakap apa-apa dah. Depa tak bagi tahu apa-apa lagi. Cuma depa Mas yang bersuara. Mas buat macam tak mau bagi ada benda pelik-pelik. Mas tanya, hang pasal apa semalam kau aku? Lepas tu baby cakap kat dia, hang balik berapa semalam? Dia kata aku balik dah mungkin 4 lebih, kat 5 macam tu aku bawa balik. Oh ya ke? Hang okey ke? Bila Mas tanya macam tu, terus seorang lagi bunyi suara. Kami panggil dia Tini. Tini cakap, okey ke? Dia tanya macam tu. Betul pasal apa orang pun ni kan? Semua tunduk makan, duduk macam nak tanya tak mau tanya, tak mau tanya. So baby cakap, aku okey tak ada apa. Kau hang demam ke? Hang sakit ke? Hang allergic apa-apa? Bila depa tanya hang allergic apa-apa tu, memang lari daripada tajuk hang nak tanya aku sihat ke tak. Baby tanya pasal apa? Lepas tu dia pasal apa? Tanya aku allergic ke tak? Sebab masa tu memang baby tak detect baby allergic pagi. Baby duk okey lagi kan. Dia kata, sengat Lepas tu kata, hang cakap Mas kata dekat Tini tu. Tini kata, Tini tu dia jenis macam straight sikit. So Tini kata, dok, hang tengok lagi muka hang kat cermin. Bila dia cakap itu, dia trigger terus. Awak dengan muka aku. Terus pegang. Pasal apa? Dia sengat tak kata apa. Dia kata, hang gaduh ke semalam? Ada gaduh dengan boyfriend hang ke apa ke? Dia kata, tak ada pula. Semalam aku duduk rumah. Tak keluar mana kan. Lepas tu dia kata, hang pergi tengok cermin muka hang lah. Okey, bilik baby tak ada cermin. Baru pindah hang pun. Bilik ayang tak ada cermin. Cermin kecil tu pun tak beli ke apa kami pun. Lepas tu Tini kata, aku ada cermin. Hampir dah tengok cermin. Masuk bilik Tini, buka cermin. Tengok cermin lah. Buka bilik dia, masuk tengok cermin. Tengok cermin tu memang baby terkejut ke sebab muka baby ada cakak halus dekat sini. Bentuk jari, 3 jari. Bukan 5 ke apa, 3 jari yang macam kuku runcing. Memang cakap macam kena cakap kucing ni. Penuh pun kat sini. Kira senerai dia bagi dari tepi ni baby ingat dia sampai atas hidung. Sebab tu pagi tu masa baby mandi, baby rasa macam pedih. Tapi baby buat tak tahulah. Baby ingat tak apa, aku sejuk sangat ke, ayak sejuk ke apa, pedih ke apa kan. Tak tengoklah muka sebab dia hilang lepas mandi tu. Rupanya dah jadi macam roping dah. So baby kata, baby tengok tu bengkok weh. Tengah hari baru dia start bengkok. Jadi baby tanya lah dekat depa. Baby kata, depa tanya baby, bukan baby tanya. Depa tanya baby. Baby kata kat depa, hampa main duk set, kami duk tengok cerita dekat TV tengah hari tu. Sebab baby masuk bilik lah lepas makan tu. Baby macam rehat-rehat, baby duk terfikir kan. Pukul 12 lebih macam tu kami nak keluar. Kami selalu keluar tengah hari kan. So baby tanya depa, baby cerita kat depa. Depa tanyalah pasal apa hang pasal apa weh, pasal apa kan. Akhirnya baby cakap, Mas, masa aku call hang tu, mati-mati aku ingat hang dekat rumah sebab aku dengar bunyi teriak cakap tu. Lepas tu semua penakut tapi dengan baby macam depa tergila weh. Lepas tu semua macam seronok dengar. Kata TV pun dia tak peduli dah. Dia dengar kan. Dia cakap, lepas tu aku dengar bunyi teriak. And aku rasa macam mengganggu. Bila aku nak buka pintu bilik Tini lah dengan Mas. Lepas tu Mas kata aku memang tak ada. Okey, pintu bilik Mas lah yang berkunci. Lepas tu Tini kata aku memang dah tak ada dah. Lepas tu cakap, Mas, aku buka pintu bilik hang kunci. Aku ingat ada lah kat dalam tu. Aku telefon lah hang. Sebab tu aku telefon hang. Aku nak pastikan hang dekat rumah ke apa. Sebab aku takut hang berkelahi dengan siapa-siapa ke, dengan boyfriend hang ke apa semua. Lepas tu Mas kata, Mas tersengat lah. Kata, patut telefon aku betul letak tu hang tak pernah buat perangai macam tu. Dia kata Lepas tu tak apa, dia cerita kat depa. Kata aku buka tingkap nampak cerita. Depa terus macam betul sekok-sekok buka cerita. Hang tahu tak baby, masa hang tak ada hari tu, mula depa duduk 3 hari depa dah kenal dah. Tapi depa duk buat macam tak apa. Baru tak buat cerita acah-acah sampai. Lain kali bila kita buka cerita depa abang, "Loh baby, hang tahu tak?" Tini buka cerita. Tini kata, Tini pula ada tingkap juga. Tapi tingkap dia menghadap tepi rumah belah sana. Jadi okey, Tini
dia suka gantung benda dalam bilik dia. Dia suka gantung benda-benda yang menyeloceng. Dia suka gantung macam yang orang panggil macam ring catcher. Tapi dulu bukan ring catcher lah. Macam yang bentuk-bentuk daun kacau. Orang ingat Yang mesti nostalgia kan. Dulu depan rumah kita, mak kita suka letak buka pintu, angin tolak bunyi benda tu kan. So dia bentuk daun-daun, aku ingat So dengan ada satu lagi dia gantung bentuk shell. Maksudnya kalau angin tolak kat tingkap dia buka tu, bunyi kering. Dia kata, aku tutup tingkap malam tu. Aku memang tak buka tingkap. Angin pun tak ada. Aku buka kipas pun, kipas talau muka aku. Kipas kecil yang kat bawah tu. Aku tak buka kipas atas, baby. Dia kata, malam tu aku duduk tengah tidur. Aku sejenis hantar lah, aku suka tidur gelap. Dia tu sejenis tidur, memang tak ada lampu satu pun. Baby nak pesan sambil-sambil sebelum nak sambung. Sebab tu Nabi pun ada berpesan, ataupun dalam Islam pun ada sikit yang kita baca, memang ada berpesan bahawasanya jangan tidur terlalu gelap. Paling kurang biarlah ada cahaya yang masuk dari luar, dari bawah pintu. Semua ni bersebab kenapa? So dia tidurnya seperti-betul gelap alam ya. Sebab dia sejenis yang akan tutup sekali, dia bubuh tempat kaki tu tau. So bila dia tidur malam, bilik tu tak besar mana. Jadi bila dia tidur malam, dia suka tutup lah dengan benda-benda apa dekat bawah pintu tu, kain alas kaki tu, untuk tak nampak cahaya masuk. Jadi dia memang tidur gelap gila. Malam tu masa dia tidur, Tini kata dia memang dengar bunyi loceng. Benda yang bunyi tu kering dia tu, dia dengar. Bila dia dengar bunyi tu, dia bangun lah. Gelap hang pun nak nampak apa. Bila dia bangun dalam keadaan yang macam tu, dia terkejut. Dia bangun dalam keadaan terkejut, and dia macam dia stuck lah kat situ. Dia macam dia bangun kelam kabut, dia ni kata. Bila dia bangun, dia terus nak cari gagal lampu. Dalam dia nak gagal lampu tu, dia pegang saja soket lampu. Dia bangun dah daripada tilam dia. Soket lampu kat atas kepala dia, pintu tepi ni. Jadi dia bangun tu, dia nak buka lah. Dia bangun berdiri, dia kata, aku nak buka lah baby, switch lampu. Aku rasa ada tangan pegang tangan aku, macam berlepak. Dia tekan tu, dia kata ada tangan macam hook terus tangan dia. Dia kata dia tak ingat apa dah. Terus dia pegang tombol pintu, dia lari keluar terus. Dia lari keluar tu. Yang malam tu dia kata dia panggil Mastura. Masa tu baby tak ada kat rumah. Jadi dia tarik Mastura. Mastura kata, betul-betul. Mastura kata macam tu. Betul-betul malam tu dia kelam kabut. Tapi dia tak tahu apa kat aku. Pasal tu lah. Kira masa tu baru semua tahu. Kata dia dah kena kacau. Memang dia tak nampak benda apa sebab dia lari keluar tu. Memang dia rasa tangan seketul dia pegang. Dia kata sejuk gila tangan tu. Pegang tangan dia macam air ketui. Lepas tu dia terus lari keluar. So dia kata yang tu first lah. Lepas tu dia memang jarang. Kalau baby tak ada kat rumah, dia paling payah nak balik. Dia pakai call baby, nak balik ke apa kami sanggup lepak kat luar. Ataupun pergi lepak dengan hang sekali. Macam tu. So tu sedikit sebanyak gangguan rumah sewa tu ikutkan banyak lagi. Tapi rumah tu memang menarik sebab mula main dengan benda tak elok, lepas pada tu akan ada main benda yang elok. Tu sedikit sebanyak. Okay, untuk next cerita ni aku nak cerita agak menarik Lepas pada kami buat untuk rumah tu, halau benda yang awal ada tak elok tu, main pula benda tu tapi dia tak jahat. Kita akan jumpa dekat part 2 guys. So jangan lupa hampa komen, like, share dan subscribe. Jangan lupa follow IG baby Marlisa_Hans. Tolong tengok kat description. So kita jumpa kat part 2. Jom guys.